Pada malam ini suka untuk saya berkongsi beberapa petikan ataupun beberapa ayat Al-Quran daripada suratu An-Nazi'at. Suratu An-Nazi'at daripada ayat 27 sehingga ayat 33. Ya, 27 sehingga ayat 33. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ni? Tak pergi makan? Makan dah kot? Ya. Sambung nanti kot. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini suka untuk saya berkongsi beberapa petikan ataupun beberapa ayat Al-Quran daripada suratu An-Nazi'at. Suratu An-Nazi'at daripada ayat 27 sehingga ayat 33. Ya, 27 sehingga ayat 33. Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk pada petikan ataupun pecahan ataupun fasal ayat ini dengan tajuk menegaskan kewujudan hari kebangkitan melalui penciptaan langit, bumi dan bukit bukau. Ayat ini sebagaimana dalam awal suratu An-Naba, juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan penciptaannya yang bukti kepada hari kiamat ataupun bukti kepada hari kehancuran itu adalah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta sampai satu masa yang ditetapkan dia akan menuju pengakhiran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa perkara dan banyak perkara. Semua perkara tersebut adalah bukti sampai satu masa dia akan menuju pengakhiran. Ya. Sebab tu dalam surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa belas makhluk dia yang dia cipta sampai satu masa nanti akan berlaku pengakhiran. Ya. Dan fasal ini Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya menjelaskan berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam dan Firaun. Ya, Allah taala menyebut berkaitan dengan penentangan Firaun kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Yang hujah ini juga disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun. Ya. Kerana Firaun dia mendakwa sekian-sekian perkara. Dia dakwa dia boleh buat sekian, dia boleh hidupkan orang mati, boleh matikan orang, boleh hidupkan orang mati. Ya. Dia dakwa sungai Nil itu mengalir dengan arahan dia dan sebagainya. Ya. Dan dia mendakwa sebagai Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala
menjawab beberapa hujah Firaun dengan ayat seterusnya dalam surah An-Nazi'at, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perbandingan Tuhan yang sebenar itu macam mana. Apabila kamu mendakwa sebagai Tuhan, jadi Tuhan yang sebenar itu macam mana? Antaranya dalam ayat pertama ataupun dalam ayat 27 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kamu yang lebih susah penciptaan berbanding dengan langit yang kami dirikannya, yang kami bangunkannya? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada dua sifat ataupun dua perbuatan, Al-Khaliq dan juga Al-Ja'il. Yang Allah Ta'ala dua-dua maksud mencipta. Mencipta. Cuma Al-Khaliq adalah daripada perkataan khalaqa, Al-Ja'il adalah perkataan ja'ala. Khalaqa adalah mencipta daripada sesuatu perkara yang ada kepada perkara yang lain. Jadi Allah Ta'ala cipta satu perkara, diambil daripada satu perkara lain, jadi makhluk yang lain. Itu Al-Khaliq. Al-Ja'il, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sesuatu perkara daripada tidak ada asal langsung. Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan arash. Contoh arash yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Biasanya makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi adalah makhluk yang tidak tidak ada asal padanya. Allah Ta'ala ciptakan. Seperti arash, seperti Lauhil Mahfuz, seperti Al-Qalam, seperti Al-Ma', air. Ini makhluk yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi dan tidak diketahui diciptakan daripada apa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menciptakan makhluk daripada makhluk-makhluk yang diciptakan itu. Seperti Allah Ta'ala menciptakan daripada air menjadi langit dan bumi. Daripada makhluk air yang besar itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan langit dan bumi. Kemudian daripada bumi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan insan, jadikan manusia. Kita ni kalau ikutkan dah generasi ketiga, keempat lah macam tu. Ataupun daripada satu makhluk, cipta makhluk yang lain, kemudian makhluk yang lain pula. Kita ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, adakah kamu ni lagi susah berbanding dengan langit yang kami bangunkan itu? Allah Ta'ala bangunkan langit yang sangat tinggi. Sangat tinggi langit itu. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ciptakan kamu yang kecil ini jauh lebih mudah berbanding dengan makhluk yang lebih besar. Dan dari sudut balaghahnya ayat ini disebut sebagai takrir, sebagai satu pengakuan. Ayat ini sebagai satu pengakuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tanya dan jawapannya tidak ada yang lain. Biasa soalan ni boleh jadi banyak jawapan, tapi soalan ini jawapan dia satu saja. Adakah kamu yang lebih susah ataupun langit? Jawapannya langit lagi susah. Itu saja jawapan dia. Jadi bagaimana kamu yang kecil ini, terutamanya kalau dibandingkan dengan ayat sebelumnya, bagaimana kamu ni Firaun yang kecil menganggap kamu sebagai Tuhan? Firaun ni kecil macam kita je. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia kecil, tiba-tiba dia mengaku sebagai Tuhan. Dia sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana seorang manusia yang kecil tiba-tiba dia mendakwa dia Tuhan yang paling besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beberapa ayat yang lain
Penciptaan langit dan bumi, bumi dicipta dahulu sebelum langit. Bumi, sebagaimana kalau kita sebut dari sudut logiknya, kita buat dasar dahulu baru bangunkan bangunan. Jadi bumi itu sebagai dasar, langit itu bangunan. Langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Jadi di bawah dicipta dahulu, baru diciptakan atas. Akan tetapi dua makhluk ini masih lagi dekat di antara satu sama lain ketika awal penciptaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan kedua makhluk ini, naikkan satu demi satu peringkatnya. Allah Taala sebut dalam ayat seterusnya, rafa'a samkaha fasawwaha. Kami naikkan tinggi lapisannya. Naik satu lapisan, dua lapisan, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, lapisan ketujuh. 7 tingkatan langit. Di dalam satu hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang menceritakan jarak di antara setiap satu tingkatan langit itu adalah sejauh 500 tahun. 500 tahun. Jadi daripada bumi nak sampai ke langit pertama 500 tahun. Kedua 500 tahun, ketiga 500 tahun, nak sampai ke langit ketujuh 3,500 tahun. 3,500 tahun perjalanan untuk sampai ke langit ketujuh. Itu belum sampai Sidratul Muntaha lagi. Yang Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj menyelesaikan perjalanan itu, yang disebut sebagai juz'um minal lail, sebahagian daripada malam. Bukan satu malam pun. Satu malam ni 12 jam. Jadi Nabi SAW selesaikan sebahagian daripada malam. Tak tahu berapa jam. Sebab itulah Isra' wal Mi'raj, kalau kita ulangi sedikit berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj, adalah mukjizat jasadi, mukjizat secara jasad. Dia bukan mukjizat secara ruhi, mukjizat secara ruh, ataupun disebut sebagai mimpi. Kalau mimpi, orang Arab tak sibuk menentang Nabi SAW. Kalau orang mimpi macam-macam, dia dakwa dia mimpi sekian-sekian, orang kata mimpi, semua orang boleh mimpi macam-macam. Jadi orang Arab tidak menentang Nabi SAW kerana Nabi bermimpi Isra' wal Mi'raj. Akan tetapi orang Arab menentang Nabi SAW kerana Nabi dakwa dia pergi dengan jasad dia. Dia naik, dia pergi ke Palestin, kemudian dia naik Isra' wal Mi'raj. Dia naik Mi'raj itu dengan jasad dia. Minta maaf tuan-tuan, kalau bercakap batuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan penciptaan langit. Dari sudut langit 7 lapis ke atas, bumi 7 lapis ke bawah. Fasawwaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kejadian. Dalam surah An-Nazi'at ayat 29 ini, ayat 28 ini, disempurnakan penciptaannya ataupun disempurnakan kejadian langit sebagaimana disempurnakan kejadian bumi, menyebabkan langit dan bumi itu boleh dihuni oleh makhluk yang lain. Pada asalnya dia satu makhluk yang lain, tidak boleh dihuni oleh makhluk yang lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan penciptaannya, menyebabkan dua makhluk ini boleh dihuni oleh makhluk yang lain. Dari sudut bumi boleh dihuni oleh manusia, ataupun jin sebelumnya. Dari sudut langit boleh dihuni oleh para malaikat. Asal-asal tidak boleh dihuni, tidak ada makhluk yang tinggal di dalamnya.
Kemudian Allah Ta'ala ciptakan makhluk, malaikat. Kemudian malaikat boleh duduk di dalam langit. Dan Allah Ta'ala ciptakan jin, jin boleh duduk di dalam bumi. Sampai satu waktu yang ditetapkan, akhirnya bertukarlah khalifah kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dia menjadikan malamnya gelap gelita, manakala siangnya dijadikan terang benderang. Aghtasha ini adalah perbuatan menggelapkan malam. Digelapkan malam. Sebab tu kita buat macam mana sekalipun, malam tak akan jadi siang. Buat macam mana sekalipun, malam tak akan cerah. Kita pasanglah berapa banyak lampu sekalipun, satu dunia pasang lampu, malam tak akan jadi siang. Pasanglah banyak mana sekalipun. Pancarlah ke atas sekalipun, dia tak akan jadi siang. Walaupun ada dikhabarkan khabar-khabar angin berkaitan dengan projek-projek yang dibuat oleh orang kafir berkaitan dengan matahari buatan. Mereka sedang berusaha untuk membuat matahari buatan dan sebagainya. Masih lagi khabar angin, tak tahu dah berlaku atau tidak. Semua ini adalah usaha-usaha untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat matahari buatan, konon-kononnya boleh nak siangkan malam. Begitu juga siang. Wa akhraja duhaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan cerah itu, mengeluarkan cahaya itu pada waktu siang. Kan? Kamu buatlah macam mana sekalipun, siang tak akan boleh gelap. Buatlah macam mana, tutuplah macam mana sekalipun, tutup, terutamanya nak tutup matahari lah. Macam mana nak tutup matahari untuk menggelapkan siang, takkan boleh. Menunjukkan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan dia. Dan sampai satu masa Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan malam itu beberapa hari. Kita ni kalau malam, kemudian kita masih boleh bangun, kemudian cerah, maka kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita malam ni tidur, kemudian esok kita bangun, lepas tu cerah, maka memang kena ucapkan Alhamdulillah, syukur banyak sangat. Tapi kalau kita bangun esok sampai pukul 7, sampai pukul 8, sampai pukul 9, gelap lagi, malam lagi, tu bahaya tu. Itu bahaya, itu tanda-tanda besar kiamat. Apabila malam beberapa hari. Sebab tu kita bila bangun, selain pada kalau tak bangun, itu satu sudut lah, kan? Kalau tak bangun maksudnya mati, maka orang itu telah mendapat kiamat kecil pada dia. Kalau dia bangun masih gelap beberapa hari, itu tandanya kiamat besar akan berlaku. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi selepas itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud bumi dihamparkan? Para ulama sendiri berbeza pandangan berkaitan dengan maksud dahaha, hamparan. Sebahagian memberi maksud bahawa dahaha adalah berdasarkan perbuatan burung unta. Burung unta ni bila dia bertelur, kemudian dia nak mengeram itu, dia akan hamparkan kawasan sekitar tempat dia bertelur. Dia akan buat untuk telurnya tidak bergerak,
itu adalah perbuatan dahaha. Ya. Maka daripada perkataan dahaha, ada sebahagian berlaku perselisihan pandangan. Ada sebahagian mengatakan bahawa bumi itu bulat. Ada sebahagian mengatakan bahawa bumi itu hampar ataupun bumi itu datar. Daripada perkataan ataupun daripada ayat yang sama, perbezaan pandangan. Biasa tuan-tuan dengar kan, orang bergaduh berkaitan dengan teori bumi datar dan juga teori bumi bulat. Kan orang bergaduh isu tersebut. Dari sudut orang Islam pun berlaku dua pandangan. Ada sebahagian kata bumi ni bulat, ada sebahagian kata bumi ni datar. Perkataan dahaha ada yang memaksudkan dengan telur burung unta itu. Telur burung unta jadi bulat. Bulat telur. Ada yang memaksudkan dengan dahaha adalah perbuatan burung unta menghamparkan kawasan tempat dia bertelur, supaya dia macam lurah macam tu. Dia akan korek, kemudian dia akan bagi ada tempat bertahan supaya telur tidak bergerak. Jadi itu dua pandangan dari sudut penafsiran ayat Al-Quran dahaha. Orang kemudian pun bergaduh, orang dulu pun bergaduh ataupun berbeza pandangan. Ala kulli hal, berkaitan dengan teori bumi bulat ataupun bumi datar, perkara tersebut bukan perkara akidah. Jadi kalau orang pegang bumi bulat pun tak ada masalah, kalau orang pegang bumi datar pun tak ada masalah. Dari sudut pengistilahan pun masih lagi teori, namanya teori bumi bulat, teori bumi datar, dua-dua teori. Bumi bulat pun masih teori, bumi datar pun masih teori. Dan dimaksudkan juga dengan dahaha adalah satu masa dahulu bumi itu bergerak-gerak, kemudian dia menjadi diam. Asal-asalnya bumi itu bergerak, kemudian dia diam. Daripada diamnya bumi itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kami keluarkan daripadanya airnya, mata airnya, dan kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai. Apabila bumi diam, menyebabkan air boleh keluar. Betul, air dia keluar daripada bawah dahulu, dia keluar mata air, kemudian dia jadi sungai kemudian berlaku proses kitaran hujan, menjadi sungai dan menjadi lautan sebagai tempat. Asal-asal tak ada air, kemudian keluar air, jadi lautan, jadi sungai, berlaku proses hujan dan sebagainya, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kalau orang-orang yang mengira umur-umur hutan, hutan-hutan yang lama, Royal Belum ke, Amazon ke dan sebagainya, umur-umur hutan itu sendiri lama, ratusan juta tahun katakannya. Lamalah. Jadi dalam beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi itu qul innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. Allah Taala menjadikan bumi itu pada 2 hari. Ada dalam ayat yang lain sebut sebagai 6 hari. 2 hari penciptaan, ada sebagian pandangan 2 hari penciptaan, 4 hari sesuai dihuni oleh orang. 4 hari itu berapa? 4 hari dunia, 4 hari akhirat sama dengan berapa umur dunia. Satu saat sama dengan 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Ataupun satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Jadi 4 hari lebih kurang 200 ribu tahun. Ataupun 300 ribu tahun. Itu hanya perkiraan yang
yang tidak boleh dipastikan adakah itu yang betul-betul perkiraannya. Sebab tu asal-asal bumi ini tidak boleh dihuni, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dia berlaku proses-proses air, tumbuh-tumbuhan, mungkin oksigen kemudian datang dan sebagainya, menyebabkan sesuai makhluk tinggal di dalamnya. Boleh tinggal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut wal jibala arsaha, dan gunung ganang itu kami pancangkan dengan teguh. Daripada ayat ini, sebahagian berpandangan bahawa gunung ganang itu adalah satu makhluk yang lain berbanding dengan bumi. Gunung ganang itu adalah makhluk yang dicipta daripada bumi, kemudian dipancangkan ke dalam bumi, dan bumi menjadi tidak bergerak. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada makhluk yang lain. Allah Taala juga tawarkan Al-Quran kepada gunung ganang. Sebab tu, dan gunung ganang menolak penerimaan Al-Quran, menerima untuk menjadi khalifah yang membawa Al-Quran. Kalau diletakkan padanya, nescaya hancurlah gunung ganang itu. Sebab tu daripada ayat itu, gunung ganang adalah satu makhluk yang lain berbanding dengan bumi, dan jumlahnya jauh lebih banyak, dan kita tidak ketahui berapa jumlahnya. Gunung ganang ni, yang kita tahu mungkin sebahagiannya kita namakan, tapi banyak lagi yang kita tak tahu. Sebab tu gunung ganang itu adalah satu makhluk yang juga bernyawa sebagaimana kita. Walaupun kita tengok macam gunung ganang ni dengan bumi ni satu sekali lah kita kata, kan? Tapi yang kita nampak adalah luarannya sahaja ataupun puncaknya sahaja. Dalamnya kita tidak tahu sejauh mana dalamnya gunung ganang itu, yang Allah Subhanahu Wa Taala pacakkan ke dalam bumi, menyebabkan bumi tidak boleh bergerak. Perkataan arsaha adalah perkataan seumpama kita mengetuk paku. Kita ketuk paku pada permukaan kayu, kita ketuk paku, biasa yang kita nampak tu kepala paku sahaja, tapi badan dia jauh lebih panjang berbanding dengan kepala. Lepas tu Allah Ta'ala pancangkan bukit bukau dan gunung ganang ini, yang kita nampak tu sikit je, dalam dia tak tahu jauh ke dalam berapa banyak, tak tahu. Yang dia adalah satu makhluk yang ditugaskan untuk menghentikan pergerakan bumi daripada terus bergerak. Sebab tu bila berlakunya kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kami cabut paku ini, kami cabut gunung ganang ini. Apabila berlakunya kiamat kelak, yang kami ketuk gunung ganang ini, Allah Ta'ala akan cabut satu masa nanti. Sama ada Allah Ta'ala cabut ataupun Allah Ta'ala mengarahkan mereka mencabutkan diri, Allah Ta'ala alam. Lepas tu kita, kalau orang buat kartun juga, bumi bukit bukau boleh bergerak, kan? Dia beralih. Kalau di Norway tu dia ada legenda berkaitan dengan troll ke apa nama istilah tu, Troy ke troll entah, kan? Yang troll ni satu makhluk seumpama dengan makhluk yang macam tanah, kan? Kalau kena cahaya matahari jadi batu, kan? Dan dia boleh berubah-ubah, dia boleh beralih pada waktu malam. Itu sekadar legenda yang kita tidak jadikan itu sebagai kepercayaan. Cuma pada sebahagian pandangan orang bahawa gunung ganang itu boleh beralih, sebab dia makhluk yang hidup. Cuma kita tak nampak, tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergerakan dia. Buat masa sekarang ini dia tetap di situ, sebagaimana di dalam lautan jauh banyaknya gunung ganang. Gunung ganang yang berada di dasar lautan. Yang kelak apabila sampai masanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut gunung ganang itu, menyebabkan bumi bergerak,
ketika itu tidak lagi boleh dihuni oleh makhluk. Ya? Ketika tidak boleh dihuni oleh makhluk, apakah kamu sangka bahawa kamu akan selamat? Ya? Seolah-olahnya itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bukti penciptaan dia. Ya? Kalau kamu sangka bila berlakunya kiamat, kamu boleh lari ke mana? Kamu nak lari ke mana? Ya? Gunung ganang pun dicabut, bumi bergerak, tak tahu pergerakan dia macam mana. Ya? Macam berlaku gempa di Turki dan Syria contoh. Gempa di Turki dan Syria mengorbankan hampir ratusan ribu orang. Ya? Puluhan ribu sehingga ratusan ribu orang yang tak jumpa ramai lagi. Ya? Itu baru sedikit gempa dia. Beberapa tempat pun berlaku juga gempa. Kalaulah berlaku gempa keseluruhan muka bumi ini bergempa, kamu nak lari ke mana? Seolah-olahnya itu persoalan untuk kita jawab. Tidak ada jalan lain melainkan kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap manusia dia akan merasai kematian. Sama ada kematian itu adalah kematian dia sendiri, ya, yang kita sebut mati itu sebagai kiamat kecil, ataupun dia akan merasai kematian yang disebut sebagai kiamat besar. Kamu akan merasai perkara tersebut. Ya? Tak ada orang yang boleh dakwa dia hidup selama-lamanya. Ya? Walaupun berusaha macam mana sekalipun, orang-orang di barat terutamanya, ya, sampai kepada tahap nak pindah kepala, ya, nak pindah badan orang lain, kepala orang lain. Nak buat pembedahan sampai tahap itu. Nak pindah kepala orang. Kan? Kepala mungkin tua, badan budak-budak ke. Kan? Jadi setiap kali tu pindah badan. Mereka berusaha. Kan? Sedangkan usaha itu hanya satu, dengan kamu mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan dan Muhammad itu adalah pesuruhnya, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Itu sahaja jalan. Ya? Tapi orang cuba cari jalan, sama ada memanjangkan nyawa mereka, ataupun kalau berlaku kiamat besar-besaran, dia ada tempat lain untuk dia lari. Ya? Sebab tu apabila berlakunya kiamat kelak, antara kedahsyatan kiamat yang kita boleh disebut di dalam Al-Quran, apabila langit itu runtuh, itu pun kita dah boleh. Kita ni kalau berlaku di Turki dan Syria tu, kita tengok bangunan runtuh, bangunan beberapa tingkat runtuh ketika gempa bumi. Ketika berlakunya kiamat besar-besaran itu, langit 7 lapisan itu runtuh keseluruhannya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat, banaha, kami bangunkan. Apabila berlakunya kiamat, kami runtuhkan keseluruhan. Kalau boleh pergi, kalau satu je runtuh, satu lapisan je runtuh, boleh pergi lapisan kedua, tak apa. 7 tu runtuh lapisan itu, beserta dengan 7 lapisan bumi itu runtuh keseluruhan. Nak lari mana? Bahasa mudahnya lah, kan memang tak boleh lari pun, tapi kita kata nak lari mana? Ketika runtuhnya langit. Kita azan kejap tuan-tuan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sikit lagi tuan-tuan. Wal jibala arsaha, dan kami pancangkan gunung ganang dengan teguh. Mata'an lakum wa li an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Ya. Ketika bumi ini, ketika hidup, setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semuanya untuk kemanfaatan kamu, untuk kesenangan kamu, Allah Ta'ala jadikan. Sebab tu kita perlu bersyukur sangat-sangat.
Allah Ta'ala hidupkan kita, kemudian Allah Ta'ala jadikan bumi untuk kita hidup dengan senang di muka bumi ini, mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu. Dalam masa yang sama, kesenangan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Apa Allah Ta'ala cipta untuk kamu banyak perkara, dan setiap perkara itu akan ditanya kepada kita bagaimana kamu memanfaatkannya. Air Allah Ta'ala sebut, Allah akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah Ta'ala keluarkan air dan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kamu memanfaatkannya. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang itu bagaimana kamu memanfaatkannya. Adakah kamu memanfaatkannya atau kamu melakukan kerosakan padanya? Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di muka bumi dan di dasar lautan kerana tangan-tangan manusia. Allah Ta'ala bagi air, kita rosakkan air. Allah Ta'ala bagi kita tumbuh-tumbuhan, kita rosakkan tumbuh-tumbuhan. Kita tarah segala hutan yang boleh, selagi boleh tarah kita tarah. Begitu juga dengan bukit bukau, selagi boleh tarah kita tarah. Maka perkara tersebut yang sepatutnya dijadikan sebagai kesenangan kita dan manfaat untuk kita, kalau dilaksanakan sebaliknya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa ayat ini dalam surah An-Nazi'at menjadi dalil, bukti bahawa kiamat akan berlaku apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan setiap yang diciptakan ini. Cuma yang menjadi muhasabah kepada kita, bagaimanakah persediaan kita untuk menghadapi hari tersebut. Sama ada hari tersebut adalah hari kematian kita sendiri ataupun hari kematian besar-besaran kelak yang tidak diketahui bilakah masanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang untuk sentiasa bertaubat, peluang untuk sentiasa mencari yang baik dan meninggalkan perkara larangannya, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian daripada surah An-Nazi'at ayat 27 sehingga ayat 33 ini. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.